Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain join, saya on dulu dekat Facebook. Kita tengok beberapa orang dekat Facebook. Tengok dulu berapa orang join dekat Facebook. Sementara tu saya share dulu link yang Facebook ni jugalah untuk siapa yang nak join dekat Facebook. Untuk anda yang nak join live di FB malam ini. Copy text. Sekejap Itu dah copy text. Lepas tu share. Okay. Okay, so dekat Facebook baru ada 9 orang. Rakan-rakan ahli group dah agak ramai. So kita start dulu lah sementara yang lain-lain masuk tu kita start dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua tuan-puan, rakan-rakan ahli group dan rakan-rakan dekat Facebook kerana dapat meluangkan masa pada malam ini. So kita punya topik discussion pada malam ini adalah kita nak discuss beberapa counter, beberapa counter yang ada. So seperti mana yang kita dah discuss semalam ataupun 2 hari lepas, malam pun kita ada discussion jugalah khas untuk ahli-ahli group sahaja. Tapi sebelum tu kita ada discussion umum kan yang counter-counter, dan memang kita dah tengok ke mana arah pergerakan indeks FBM-KLCI, dan seperti jangkaan memang indeks dah buat kenaikan lah kan, indeks dah buat kenaikan. Cuma hari ni dia drop sikit. Ya, hari ni dia naik. Saya tengok indeks. Hari ni pun dia sambung kenaikan lagi. So kita expect indeks akan naik lagi dan lagi lah. Cuma dia drop sikit berbanding semalam. Okay, dia drop sikit berbanding semalam. Sekejap saya nak invite. Saya nak invite ke ni. Untuk info channel alert boleh pin message. Mana dia punya tu lah. Okey, sebelum tu suara okey tak? Suara boleh dengar? Suara jelas? Boleh komen sikit? Okey, cantik. Muhani. Waalaikumsalam. Malam ni dekat Facebook tak ramai. Saya ingat mungkin sebab besok cuti kan. So selalunya kalau besok cuti kan ramai yang nak berehat-rehat kan, santai-santai. Okay. Kita teruskan dengan discussion counter. Saya buka dulu chat FBM-KLCI. Kita tengok apa yang FBM-KLCI dah buat hari ini. Okay. So nampak tak chat ni, FBM-KLCI ni? Okay. Rakan-rakan dekat Facebook nampak chat ni, boleh nampak tak? Tapi kalau dekat Facebook, kalau saya tanya 20 second baru muncul. 20 second baru muncul. Okey.
So untuk malam ini saya tak nak detail sangat lah tentang kita punya indeks sebab baru je kita discusskan indeks kan. So apa yang saya nak bagi tahu adalah kita punya indeks masih lagi dalam arah menaik dan belum ada lagi tanda-tanda yang dia akan turun. So okey lah, maksudnya masih cantik lah. Okay, masih cantik. Kalau tengok 3SUTC pun dia punya wave ni pun baru wave 1, 2. Baru nak masuk 3 lah. Wave 2 ni saya ingat dah habis. So baru nak buat wave 3 kan. Dia baru nak buat wave 3. So nampak macam jauh lagi lah dia punya pergerakan dia. Okay. So yang lain-lain tu saya tak nak komen sangat. Kita just tengok cepat-cepat lah. Energy macam seperti yang dijangka masih lagi meneruskan kenaikan. Teknologi pun masih cantik sebab dia baru buat new high kan. So dia at least dia akan naik lagi lah. Okay. Naik lagi. Construction pun masih strong. Okay. Dia buat ni, dia buat macam pin bar tu kan. Ataupun hammer lah kita panggil kan. Hammer tapi tak ada kepala dia. Cuma healthcare lah. Healthcare dia buat correction sikit lah. So sebab sektor-sektor lain dah mula take over. Jadi orang dah tinggalkan healthcare punya sektor buat sementara. Okay. So expected dia akan drop lagi lah. Sama ada dia buat sideway dulu ataupun dia drop dulu, kita tengok apa akan jadi. Tapi kalau tengok dari segi indicators dia nampak macam dia nak drop lah. Plantation masih meneruskan kenaikan, masih okey. Properties pun cantik. Tengok properties yang buat gap up lagi kan. Ini daily chart lah. Okay. Consumer pun buat kenaikan juga, cuma dia drop sikit hari ni. Transportation pun gap up dan naik. Apa lagi? Industri produk pun cantik buat kenaikan. Mostly semua naik. Okay, mostly semua naik. Okay, finance pun naik. Telecommunication pun naik. Semualah. Basically semua naik lah. Okay. So that's mean kita punya index ni quite strong lah. Okay. Sebab hari tu, masa COVID hari tu, masa COVID tengah strong kan. Sekarang pun strong lagi sebenarnya. Masa awal-awal COVID yang bulan March, April, May, Jun, Julai, Ogos, September, March, April, May, Jun tu, Julai dia drop sekejap tu kan. Masa bila tu dia drop tu. Rasanya Ogos, September macam tu. Ogos, September dia drop kan. Lepas tu masuk, lepas tu start naik balik lepas yang pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Sabah tu kan. Okay, dari situ dia start naik balik. So semasa yang COVID tu kita baru je berhadapan dengan COVID kan, masih ada lagi ketakutan disebabkan benda tu baru kan. So masa tu semua indeks-indeks yang lain drop, healthcare saja naik mencanak-canak. Tapi sekarang ni dia reverse lah kan, healthcare dah tinggi sangat. Okay, healthcare dah mula dropping, healthcare dah mula slow down. Yang lain pula lah take over kan, yang lain take over, yang lain dah akan mula kita nampak mula nak menjadi tumpuan lah, especially counter construction, teknologi memang all time high lah kan. And then properties coming kan, properties pun semakin naik. Apa lagi yang kita nampak, finance, okay, finance pun dah naik dengan cantik kan. Lepas moratorium tu dia mula naik tu kan. Okay, so mostly kebanyakan indeks-indeks yang lain naik lah kecuali healthcare. Sekarang healthcare mula membuat penurunan dah. Okay, so hari ni kita nak tengok, saya tengok dulu counter-counter tuan-puan yang ada dekat Facebook lah. Sebab semalam kita dah ada sesi dengan ahli-ahli group kan. Tapi ahli group kalau nak saya komen counter pun boleh tulis dekat bahagian chatting tu, nanti saya komen. Cuma pada malam ni saya nak go very fast. Kita tengok secara umum sahaja. Okay, secara umum sahaja. Okay, saya mula dengan Disonic dengan MMAG. Kita tengok Disonic. Kita tengok cepat-cepat lah Disonic. Saya tengok daily je. Okay, saya tengok daily je. Disonic agak menarik sebab kalau tengok dia punya, kalau tengok dari segi dia punya zone bullish dengan bearish ni, saya tutup dululah indikator ni. ZZ3, ZZ2 ni kan, nak bagi dia nampak clear kan. Ni saya buang semua lukisan. Okay, at least tuan pun boleh nampak dengan clear lah.
dari segi 3S UTC indicators, okay, 3S UTC, kita tengok sebelum ini dia buat bullish kan, dia tamat area situ, okay, dia dah buat downtrend kat situ kan, short term, and then dia habis betul-betul dekat sini, masuk dalam bearish punya zone. So sekarang kalau tengok daily punya data Sonic agak menarik sebab dia punya bearish punya pressure almost dah nak habis, okay, tengok dia punya bearish zone ni yang warna merah ni kan, maximum bearish pressure dekat sini, okay, maximum, and then sekarang dia dah sideways lama, so sikit sahaja lagi dia dah nak habis. So kalau tuan-puan tengok dia punya bearish pressure ni sikit je lagi nak habis, anytime je dia akan buat kenaikan lah, okay. Ini agak apa ni, ini agak impulsif lah kat sini, okay. Tapi dah ada exit signal, dia drop balik kan. So sini adalah area accumulation. Kalau saya tanda sikit area accumulation, dia lebih kurang macam ni. Okay, tu dia punya accumulation area. So untuk apa ni, candle Disonic, untuk counter Disonic ni buat kenaikan, dia kena break area accumulation. Ini adalah tanda-tanda awal lah. Okay. Volume dah cantik, candle pun dah mula ada bentuk, and then dia dah mula habis dah dia punya bearish punya zone ni. Okay, sebab tu kadang saya suka guna 3S UTC punya indicators ni sebab dia nampak jelas. Okay, macam contoh kan, kalau saya tutup ni, kita tak nampak sangat, kita cuma nampak dia dropping je, kita nampak dia drop, tapi kita tak tahu, kita tak dapat nak expect dekat mana dia habis dia punya bearish punya pressure tu kan. So kalau gunakan indikator ni, terus boleh nampak dengan jelas. Okay, terus boleh nampak dengan jelas. Saya tekan je, terus nampak dah, oh dia, dari sini dia start dia punya bearish. Oh rupanya dia nak habis dekat sini. So kalau sekiranya tuan-puan memang suka swing, boleh cari counter-counter yang macam ni. Okay, boleh cari counter-counter yang macam ni. Okay, okay, kita tengok MMAG. Terklik anak dia, kita tengok mak dia lah. Okay, anak dia biasa dia akan follow je mak dia. Okay, MMAG sebelum ni dia dah maximum dia punya bullish, and then dia masuk dalam bearish zone, and then dah tamat kat area sini dan ada exit balik. So sekarang apa yang berlaku adalah dia sedang dalam proses nak buat sideways. Okay, dia bukan dalam proses nak buat sideways, dia sedang buat sideways, dalam proses lah. Okay, sedang buat sideways, cuma kita tunggu je lah bila dia nak habis kan. Sideways ni anytime dia, kadang-kadang sideways boleh jadi lama, kadang-kadang boleh jadi sekejap. Kalau tengok MMAG ni saya nampak agak lama ni dia nak buat sideways ni kan. Kalau tengok weekly pun oversold area dia belum habis lagi. Yang bawah ni adalah dia punya confirmation lah. Okay. Sini dia dah mula nak breakout area sideways dia, tapi dia masuk balik area sideways dia. So tunggu je lah. Okay, tunggu je. Most probably dia tak akan drop dah, bawah, cuma dia akan habiskan sideways dulu, accumulation area, habis tu baru dia akan naik balik. So akan ambil masa lah kat situ, cuma tak tahulah berapa lama. Sebab tu kadang kalau tuan-puan tanya saya kan, esok boleh naik tak, jawapan saya adalah Tuhan sahaja tahu esok boleh naik ke tak. Sebab tak ada orang boleh tahu apa counter tu nak buat besok kan. Mungkin dia boleh gap up, lepas tu tutup gap terus terjun balik ke bawah macam tu kan. So soalan tu esok boleh naik ke tak tu seolah-olah nak mencabar fitrah. Nak mencabar hukum alam. Mana orang nampak masa depan kan macam tu. Okay. Wong nampak menarik. Sini dia punya area sideways dan saya nampak dia dah break dia punya sideways area. Kalau saya tanda macam ni. Okay. Kalau saya tanda macam ni. Nampak tak? Dia dah break sikit tu kan. Dia punya area sideways tu kan. Ini adalah tanda-tanda yang agak menarik lah. Okay. Wong Engineering. Okay, kita tengok ARBB. Ni saya tengok komen-komen yang dekat Facebook dulu, nanti baru kita tengok yang komen dekat Zoom. Semalam kita dah discuss kan ahli-ahli crude. So saya bagi chance sikit lah untuk rakan-rakan dekat Facebook. Kan nanti merajuk pula kan. Okay. ARBB tak nampak sangat dia agak strong, tapi yang saya nampaknya dia dalam proses sideways lah sementara. Okay, sementara sideways. Dari sini adalah extreme dia punya bullish, and then dari sini dia mula masuk bearish kan, bearish, lepas tu dia cuba nak break tapi tak dia naik sikit, lepas tu dia turun balik, ini dia sambung bearish. So
So dia dah habis bearish kat sini, dia naik sekejap, dia turun balik, saya expect dia akan naik lagi. Cumanya dia kena habiskan oversold area dahulu. Okay, habiskan oversold area sikit je lagi, mungkin dalam beberapa candle lagi baru dia akan mula naik balik. Okay, cuba kita tengok weekly. Weekly pun nampak dia masih sideways lah. Dia masih sideways. Ada entry signal kat sini. So agak okay sikit lah kalau macam ni. Cuma ni nak drop sikit. Saya ingat dia akan drop sikit. Cuma tak adalah drop betul-betul bawah sangat lah. So untuk confirmation kita pasang ZZ2 ni. ZZ2 ni sebenarnya apa yang bagus ni kalau gunakan indikator ZZ2 ni, kita boleh nampak dekat mana dia punya support. Macam ni kan, dia punya low ni dia dah buat higher low dekat sini kan. So let's say kalau sini dia drop pun tak break below this higher low ni, dia akan sambung kenaikan. Okay, dia akan sambung kenaikan. Okay, kalau tengok daily sini dia buat low, sini dia buat higher low lah di sini. Low, high. Cumanya yang tak menariknya kat sini, dia buat penurunan dari sini kan. Dari situ kita sambung dia punya puncak-puncak tu. Dia puncak-puncak alam dia tu kan. Tu. Dia buat penurunan. Sini cuba untuk break tapi tak berjaya. Tapi apa yang menariknya, dia tak touch pun dia punya lower channel. So that's been quite okay lah. Quite strong lah. Okay. Hopefully dia akan sideways then break this area. Once dia break this area, then dia akan naik. Cuma ambil masa lah kat situ. So dia punya keyword dia adalah holding power lah. Okay. Kalau ada holding power then okay. Okay, kita tengok Kelly. Saya tutup dulu ZZ2. ZZ2 ni kalau nak gunakan dia, better gunakan dia macam stand alone macam ni pun okay. Kalau saya dah terbiasa combine. So okay je. Kalau nak combine dengan 3SCTC pun okay kan. Dia nampak lebih clear. Cuma nampak serabut sikit lah. So better gunakan dia stand alone lah. Okay, stand alone. Lepas tu baru tengok yang indikator lain. Tapi kalau saya combine dengan Fuji BMX, dia agak menarik sebab kita nampak dia punya pergerakan dia tu agak clear lah. Okay, agak clear. Okay, Kelly masih okay. Dia dah ada exit signal kan. So expected dia akan drop. Cumanya saya expect dia tak akan drop sangat. Okay, dia tak akan drop sangat. So dia masih buat low dan higher low. That's mean dia masih dalam trend menaik. Okay, dia masih dalam uptrend. Cuma sini dah ada exit, so kita expect dia akan drop sikit lah. Most probably akan drop area sini ataupun atas sikit lah area sini. Okay, sebelum dia buat rebound. So ambil masa lah ambil masa untuk dia drop. Biasa exit signal memang akan ada efek dia kan. Memang akan ada kesan dia. Contoh macam ni kan, ada exit signal dia drop, ada exit signal dia drop. Okay, ada exit signal dia drop, exit signal drop. Memang tu naturally lah, cause and effect kan. Okay, kita tengok M-Touch. M-Touch daily masih okay. Cuma dia dah habis ni, saya nampak. Okay, ni kesan daripada exit signal ni dia dah drop kan. And dia dah mula ada tanda-tanda candle reversal up signal. So kena tunggu lagi satu candle. Mungkin next week, tunggu hari Isnin nanti tengok apa, hari Isnin nanti tengok apa jadi. Kalau let's say dia ada satu lagi candle up, ada candle reversal up signal, high chances dia akan buat kenaikan sebab sini sikit je lagi dia nak cross over naik ke atas kan. And then cuma satu je dia punya oversold area ni tak habis lagi, so mungkin dia akan sideways dulu sikit beberapa candle sebelum dia naik. Tapi yang saya nampak high chances dia akan buat kenaikan. Okay, dia dah habis dah pun kesan daripada exit signal ni. And then dia tak akan drop sangat dah sebab sini dia punya support pun dia tak touch. And then dia pun dah ada candle reversal up signal kat situ kan. So hopefully dia akan naik lagi. Tunggu je lah. Okay, tunggu je. Okay, tunggu peluang dia akan naik lagi lah. Okay. Cuma jangan kelang kabut sangat. Kena sabar. Sabar itu duit. Okay. Bantal. Tengok bantal. Bantal. Betul-betul saya je bantal. Bintai. Bintai okay. Bintai seperti mana yang kita expect lah. Dia dah mula break dia dah break semalam dia punya dia punya strongest resistance. So sekarang dia buat new high kan.
Cumanya kena hati-hati sikit sebab dia dah ada exit signal. Okay, dia dah ada exit signal. So hati-hati sikit lah. And then volume dah mula menurun. So dia akan buat retracement lah. Saya nampak. Tak sure sama ada immediately hari Isnin tu dia dah mula start buat retracement atau tak. Cuma kat sini dah mula ada overbought area kan. Ada overbought ni kena hati-hati sikit lah. Okay. Sama juga apabila ada exit signal memang kena hati-hati dah. Okay, exit signal drop, exit signal. Mungkin dia akan naik sikit ke macam tu, naik sikit sebelum dia drop kan. Apa-apa hal kita cuba buat dia punya channel dulu. Buat channel dulu. Tapi channel ni nampak macam tak berapa tepat sangat ni. Sebab dia macam agak mendatar macam tu. Saya cuba buat sampai atas tu. Kalau sampai situ. Sekejap most probably lah most probably lah. Nak cakap yang terlampau tepat je tak sangat, tapi at least kita adalah sedikit idea kan. So saya expect dia akan touch area sini. Okay, dia akan touch tapi dia tak buat solid candle lah. Dia akan touch, dia akan buat high kat situ dan dia akan drop. Kita tengok nanti apa dia buat. Okay. Sepatutnya dia kena drop dah sebab dia naik tinggi sangat kan. Memang dia tak akan sentiasa stay kat atas macam tu. Okay, saya komen dekat group Zoom sikit. HWGB dah buat apa ni? Pin bar macam ni. Ini kalau tuan-puan dah untuk ahli-ahli group kan yang dah tengok saya punya penerangan dalam sesi revision hari tu, saya ada discuss berkenaan dengan candle kan. Ini adalah candle yang merujuk kepada accumulation candle sebenarnya. Okay. Dia berlaku nak cakap kat atas tak juga kan. Dia macam area almost tengah-tengah lah. Tapi bukan bawah sangat. Volume besar, candle kecil, accumulation candles. Tapi dah ada exit signal so dia akan drop sikit lah. Tapi tak drop sangat. Saya nampak kalau dia drop pun dia akan masuk balik area accumulation area ni. Okay, dia akan kumpul lagi sikit beberapa candle lagi baru dia akan naik lebih tinggi. So just monitor je lah. Monitor je. Tak, apa ni? Kena ada holding power lah. Kalau sangkut kat puncak tu nak buat apalah. Tak boleh nak buat apalah. Tunggu je lah. Iris okay. Dia dah buat apa ni? Reversal dekat sini. So high chances dia akan meneruskan kenaikan lah. So kesan daripada exit signal ni tak kuat sangat. Ini kuat. Ini tak berapa kuat. So dia akan naik. Okay. Cuma kena hati-hati lah. Itu je. Sama Aidin. Sama Aidin ni lah kesan exit signal ni. Tapi dah habis ni kesan exit signal sini. Dah habis sini. Saya expect dia akan drop lah. 0, 1, 2, 3, 4. Dia sedang siapkan 4. A, B, C, A, B dan C. Dia sedang siapkan wave 4. So tunggulah. Habis je wave 4 ni, area-area sini boleh ni lah. Boleh standby lah untuk bottom catching. Okay. Mistro okay. Volume pun agak bagus. Candle pun agak bagus. So saya tak nampak dia akan stop sampai sini sahaja. Hopefully dia akan buat beberapa kenaikan lagi. Most probably dia boleh touch lah area sini. Area 235 tu. Kita tengok dia punya, kalau tengok dia punya 3SUTC memang masih lagi dalam bullish punya zone kan. Sini dia punya bearish zone ni tamat sampai situ and then ni dia punya bullish. Okay. Nampak masih lagi akan meneruskan kenaikan lah. Index pun okay. Masih dalam bullish zone. Dia dah break dia punya resistance dekat sini. Cuma ada exit signal tu. Tapi volume dia agak kuat. Volume agak kuat. So saya expect dia akan masuk balik accumulation area sekejap. Okay, dalam beberapa candle lagi sebelum disambung kenaikan. Okay, ini adalah tanda-tanda yang positif sebenarnya.
Perdana okey. Cuma ada exit signal tu kena hati-hati lah. Tapi dia baru je start dia punya bearish, bullish punya zone kan. So should be okay lah. Masih okay lagi ni. Tak habis lagi lah dia punya wave dia ni. Sebab ini adalah permulaan wave 1 dalam wave 3 macam tu. Yang saya nampak lah. Gadang dah ada exit signal. So kena tunggu dia habis lah. Kena tunggu dia drop. Okay. Nice, masih sideways ni. Okay. Kalau chart macam ni okay. Okay, chart macam ni agak safe lah. Agak safe. Binapuri ada exit signal. So kena hati-hati, dia akan drop lah. Parlo. Parlo ni kena hati-hati sangat ni. Dah tinggi sangat dah. Okay. Kalau dia naik lagi pun dia tak dapat sustain lah. Okay. Dia memang ada chances dia akan naik lagi beberapa candle lagi kan. Cuma kalau kita baru nak entry ke sebagainya, kena hati-hatilah. Sebab entry sepatutnya kat sini. Ini sepatutnya dah TP. Okay, ini area untuk take profit. Ini adalah area untuk entry kan. Selalu kita tersilap. Selalu kita dekat exit tu lah kita nak entry kan. Bukan cakap orang lain lah. Kadang saya pun buat juga kesilapan yang sama kan. Walaupun kita dah ada tools yang bagus. Kadang-kadang emotionally tu kita macam susah sikit. RL okey, nampak menarik. Baru start je. Okey, baru start je dia punya kenaikan dia. Benalek dah tinggi sangat ni. Tengok apa dia akan buat nanti next week. Kalau dia start dekat sini ke atas then okey. Kalau dia start dekat sini tak logik lah. Biasa dia akan start area sini lah. Kalau ke atas okey, kalau ke bawah then orang dah TP maksudnya. So kena tengok next apa dia nak buat. Okay. Novam ni agak slow sebenarnya. Tapi saya nampak exit punya signal dah habis. So tunggu je lah. High chances dia dah nak mula buat kenaikan lah. Paru dah, Mestron dah, M-Touch dah. Okay. Dynasia. Dynasia menarik. Volume pun baru start masuk je. And then candle pun tak nampak sangat dia dah extreme. Cuma ada exit signal. Tu kena hati-hati lah. Okay. Biasanya ada exit signal, 1-2 candle lagi dia akan drop. Dia cuba nak naik, cuma tak kuat lagi. So tengoklah apa dia nak buat nanti. Tak nampak lagi dia agak strong. Okay. Volume okey, agak positif. Tapi tak kuat lagi ni. Sini lagi kuat. MQTech. Kita tengok MQTech. Okay, MQTech masih sideways. Dia masih sideways dari sini area ni. Sini bearish kan dia. Okay, dari sini dia sideways. So apa yang saya nampak, tunggu je. Okay, tunggu je, tak lama dah. Habis dia punya sideways, then baru dia akan buat candle Marubozu. Tapi itulah, kena tunggulah. Ini kita panggil sebagai holding power. Kalau ada kat dalam, kena hold lah. Okay, kena hold. Sebab dia tak ada exit dah ni. Sini dah habis kan kesan dia. Dah ada entry baru, that's why dia naik. So entry punya kesan ni tak habis lagi. So sepatutnya dia akan naik lagi lah. Okay, sepatutnya akan naik lagi dan dia akan buat another exit signal. So tak tahu dekat mana. Okay. Hopefully lebih tinggi dah daripada ni. Okay. Sebab kan nampak dari segi trend dia sini low kan, sini higher low. Sepatutnya dia akan buat high dan dia akan buat higher high. Macam tu. Okay. Kita tengok Solarvest. Solarvest dah ada exit signal, so kena hati-hati lah. Dia nak drop dah ni. So jangan excited sangat lah. Saipak belum ada exit, cuma dia dah menurun ni. Sini nampak tak dia sedang menurun ni kan. So saya expect dia akan drop lagi lah. Okay, dia akan drop lagi. Tengok weekly dia macam mana. Weekly dia dah ada exit. So kena hati-hati lah. Weekly dah ada exit. Sepatutnya dia akan drop dulu lah.
Walaupun dia baru je habis dia punya bearish punya zone, dia baru je masuk bullish punya zone. So kita expect dia akan retrace dahulu sebelum dia sambung kenaikan lagi. So retracement kalau weekly agak lama. Okay. So sabar tak sabar je lah. Gets dah ada exit signal dan dah mula drop dah pun weekly candle. So dia akan drop lagi bawah. Kalau tengok daily pun tak habis lagi ni drop ni. Nak drop lagi ni. Okay, nampak tak ni dia punya ni candle reversal down signal ni kan. Dia akan drop, dia akan cross down dia punya midline ni and then dia akan buat bearish punya zone dulu. Baru dia akan masuk sideways punya zone, baru dia akan naik balik. So ambil masa. M-turn ni kena tengok ke? M-turn ni okey je. Okey je, tak ada apa. So masih ada chances untuk disambung kenaikan lah sebab kesan daripada exit signal dah habis. So sekarang ni dia dah buat trend baru. So sepatutnya dia akan naik lagi lah. Okay, sepatutnya dia akan naik lagi. PPHB dah banyak sangat ni exit signal ni. So kena hati-hati lah. Saya expect dia akan drop dah ni. Okay. Kita tengok MRCB pula. Dah ada exit signal ni. Entry sini, exit sini. Sepatutnya dah habis dah satu cycle ni kan. Habis dah satu cycle, sepatutnya dia akan drop lah. Okay, dia akan drop. Tunggulah re-entry yang baru. Apa nama indikator ni? Yang warna, okay saya tutup ni. Yang warna hijau merah ni adalah 3SUTC. Okay. Nama dia 3SUTC. Kalau saya tutup yang tu, saya pasang ini. Ini nama dia ZZ2. Okay, ZZ2 ni dia ada automatic support dengan resistance, dia ada automatic zigzag line, major zigzag dengan minor zigzag yang mewakili wave lah. And then dia ada candle reversal up signal dan candle reversal down signal. Kalau down dia warna merah, selagi mana candle tu belum ada reversal up, dia akan warna merah lah. Merah maksudnya candle reversal down. Once dia dah mula warna putih, itu adalah candle reversal up. Okay. So selagi mana dia ada dalam candle reversal up, maksudnya dia sedang membuat uptrend yang baru. Okay, yang bawah ni adalah FE2. FE2 ni kita nak tengok trend dengan jelas. Kalau dia berada di bawah midline, dia bearish. Kalau dia berada di atas midline, dia bullish. Kalau dia warna purple dan di bawah midline, dia strong bearish. Kalau dia warna putih tapi di bawah dia agak weak bearish. Kalau dia warna putih dan di atas dia agak strong bullish. Kalau dia warna purple dan di atas dia agak weak bullish. Kalau kalau garisan hijau ni cross over garisan atas, garisan merah ke atas, dia indicating yang dia dah nak mula jadi bullish. Kalau garisan hijau mula cross ke bawah garisan merah, dia dah indicating dia dah mula nak jadi bearish. Okay, kalau dia ada telur-telur ikan yang warna kuning ni, dia adalah oversold area. Kalau dia ada telur ikan yang warna merah ni adalah overbought area. Kalau dia ada segitiga putih ni, dia menunjukkan permulaan bullish trend. Kalau dia ada segitiga merah ni, dia adalah permulaan bearish punya trend lah. Okay, kalau dia dah break garisan horizontal merah ni ke atas, dia dah masuk kawasan overbought area. Kalau dia break ke bawah balik, dia dah habis overbought dan nak masuk oversold area lah. Okay. Kalau dia berada di bawah garisan hijau ni, okay, horizontal line ni dia berada dalam oversold area. Kalau dia break naik ke atas, dia dah keluar daripada oversold area dan nak buat kenaikan dah. Okay. So saya suka guna yang indikator yang bawah ni. Nama dia adalah FE2. FE2 ni merujuk kepada fish egg. Fish egg 2 sebab fish egg 1 saya dah tak pakai sangat. Okay, sini ini adalah upgrade version kepada FE2 lah. Fish egg 1. So sebab saya letak nama fish egg ni sebab yang warna kuning tu lah. Dia nampak macam telur-telur ikan tu kan, yang warna kuning tu kan. Kalau ada telur warna purple ni, dia adalah reversal signal lah. Kalau ada telur hijau ni, dia adalah very strong reversal up signal. Contoh macam ni kan. Telur hijau ni very strong reversal up signal, then dia naik macam tu. Okay. And then segitiga hitam ni merujuk kepada very significant volume lah. Okay, very significant volume in relation to volume bar dan candle, body candle. Kalau volume bar tinggi, body candle ada, dia akan muncul macam ni. That's mean dia hanya significant volume sahaja yang kita akan kira lah. Okay. So indikator ni kalau tuan-puan cari memang tak ada kat dalam TradingView sebab saya buat sendiri. Dia adalah custom made. So kalau nak pakai,
kena join group. Okay, saya bagi free je dalam group semua ni. Dalam group lah saya bagi semualah. Okay, dengan penerangan group indikator untuk belajar dan sebagainya. Okay. Okay. Cumanya kalau nak cari dekat TradingView memang tak ada. Tu soalan tadi kan. Apa nama indikator tu. Okay, kita sambung tengok counter connect. Mesej yang awal-awal tu dah hilang dah dekat Facebook. Dia tahan tu naik sendiri. Okay, saya pasang balik. Satu lagi yang saya tertinggal, indikator ni. Nama dia adalah E2S. E2S ni merujuk kepada entry exit signal. Dia adalah rukun-rukun yang saya dah decide dekat algoritma tu. Nak meletakkan supaya apabila ada entry signal, then dia akan naik. Apabila ada exit signal, then dia akan turun. So dalam keadaan uptrend, dia valid. Dia accurate lah. Saya boleh cakap almost 99% lah dia punya accuracy dalam uptrend. Okay. Cuma kalau dalam downtrend, kita kena compare dengan FE2. Dalam downtrend, kena compare dengan FE2. Kalau FE2 dalam major downtrend, dia tak berapa nak boleh pakai sangat. So kita tekankan penggunaan dia dalam berada dalam keadaan uptrend dan dia akan accurate. Okay, dia akan accurate. Almost, bukan almost dah. Memang 99% lah. Okay. Cumanya yang menyebabkan kita tak pakai dia adalah emosi lah. Itu je sebenarnya. Okay, kita tengok counter connect masih okay. Dia dah mula start ada dia punya candle reversal up signal kan. Okay, candle reversal up signal dia masih baru lagi. Okay, baru start je. And dia buat low, dia buat high low. So should be okay lah. Sepatutnya dia akan teruskan kenaikan lah. Okay, kita tengok BC Mall. BC Mall agak menarik walaupun dia dah ada exit signal, tapi saya nampak volume dia agak strong. Sekejap ada orang PM. Sekejap saya reply sekejap. Klien. Reminder sampai ke malam pun kerja kan. Tapi tak apa sebab saya punya passion. Okay, kita kembali balik ke BC Mall. Actually saya ada kat dalam ni. Saya ada kat dalam BC Mall ni, dah profit dah pun. Tapi saya tak jual lagi. Saya tunggu dia akan naik sikit lagi. Sekejap saya kena beritahu lah. Saya ada live sini. Sekarang KFP. Lepas ni saya live. Nama tu letak je. Memang nama tu kan. In case kalau dia minta nama isi. Okay. Okay, kita tengok BC Mall. BC Mall okay. Dia dah ada exit signal. Cuma saya nampak dia akan ada lagi beberapa exit signal lagi. So hopefully dia akan cecah sinilah area 325. Then saya akan jual lah area sini. Okay, 325. Okay, 325 pula. 320. Area 320 tu kan. Tapi kalau dia tak cecah sini, area tengah-tengah ni pun saya dah boleh take profit dah sebenarnya. Memang dah profit dah pun sebenarnya kan. So tunggu je nak TP je sekarang. Okay, that's why jangan masuk ke exit. Jangan masuk ke exit. Exit ni tempat orang nak TP dah. Okay. Entry dekat entry lah. Okay, entry dekat entry, exit dekat exit. Itu baru betul kan. Volume masih okay. Cumanya yang menariknya adalah dia punya weekly masih strong untuk menaik. Tu. Nampak tak? Tak tahu lagi dekat mana exit signal untuk weekly kan.
So tengoklah macam mana. Kalau holding power kuat, then boleh hold. Tak ada masalah. Okay, kita tengok OpenSys. That's why jangan tengok satu je. Apa ni? Time frame, tengok semua. OpenSys tak menarik lagi. Saya nampak dia masih dalam accumulation area. So sepatutnya dia akan naik turun je lah. So once dia dah habis accumulation area, then baru dia akan naik. Cuma tak tahu lagi lah. Sideways je. Sideways macam ni tak boleh nak buat apa lah. Dynastia saya dah komen tadi rasanya. Notion. Oh cantik dia punya penurunan dia ni kan. Nampak tak kesan daripada exit signal ni. Apa ni? Tergolek dia kan, tergolek. Macam tu. Cuma tak habis lagi lah dia punya penurunan ni, tak habis lagi. Cuba kita confirmkan dengan 3SUTC. Okay, kita tengok 3SUTC. Tu dia nampak. 3SUTC memang strong bearish kan, nampak kan zon merah ni kan. Itulah kepentingan dia. Kalau kita dah nampak dengan mata kepala kita sendiri, then kita boleh decide. Kalau keadaan macam ni kita tak masuk lah kan, kita tak masuk lah. Okay, kalau kita dah profit kat mana-mana sepatutnya kita dah ambil dah dari awal kan. That's why kadang kena ada trading plan yang betul kan. Yontai, okay, kita tengok Yontai. Yontai masih okay. Dia punya volume pun masih strong lagi. Sekejap saya tengok. Dia punya weekly cantik. Okay, volume very strong weekly. Hopefully next week ada lagi lah sambungan dia kan. Cuma baru ada satu je dia punya exit signal. Sebelum ni dia ada banyak kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exit signal baru dia drop. Hopefully sini dia buat sampai 5, 6 pun dah okay dah kan. Maksudnya 5, 6 exit signal lah. Maksudnya dia naik turun tapi dia tak terjun lah kan. Dia duduk main area situ je kan. Bila dah cukup 5, 6 exit signal baru dia terjun kan. Sini masih strong. Okay. Okay, kita tengok Yontai. Kenapa saya cakap Yontai ni okay? Sebab nampak tak dia punya monthly dia. Nampak monthly dia kan. Daripada bulan berapa ni? Dari sini. Daripada bulan Oktober 2015. Okay, sampailah dia punya Julai 2018 dia bullish. Okay, dia bullish. Sampai sini pop dia masuk dalam bearish zone. Okay, sekali je dia bagi, dia lipat habis semua. Bearish. Sampai situ. So sekarang apa yang berlaku adalah dia dah mula nak habis dia punya bearish punya zone. That's why dia bagi sebatang tu yang panjang betul tu kan. That's mean dia memang intentionally boleh ke pakai ayat macam tu. Intentionally dia nak naik. Okay, dia nak naik. So hopefully dia sambunglah kenaikan dia kan. Takkan satu je dia nak bagi kan. Kalau dia betul-betul nak naik, dia kena bagi banyak lah. Macam ni ada 3 dia bagi kan. Ni baru 1. Okay. Cuma kalau ada exit signal ni kena hati-hati, tu je lah saya cakap. Okay. Kalau ada exit signal ni kena hati-hati. Nampak tak ni gap pertama? Kalau tuan-tuan yang belajar tentang gap kan. Gap pertama. Next. Then next. Saya tak nak share kat sini. Dalam grup saya dah ajar tau. Jangan cakap saya tak ajar. Cuma kena tengok balik lah video-video yang kita dah discuss sebelum-sebelum ni kan. Penat je kan buat recording, tak ada orang tengok. Okay, saya tengok Yaptech pula. Kita awal lagi baru 10-12. Yaptech masih cantik. Weekly pun okay, quite strong. Volume pun quite strong. Baru ada satu je exit signal. Monthly dia sama case dengan Yontai. Dia baru keluar je. Okay, baru keluar je dia punya bearish zone. Cuma itulah kena hati-hati sikit lah sebab dia dah bagi 2 kan. Sepatutnya ada satu lagi lah. Mungkin dia akan cecah lah 505 ni. Most probably lah. Cuma tak tahu lah berapa lama dia akan ambil masa tu. Tapi wave dia masih cantik lah. Nampak kan dia kembang tu kan. Cantik ni kan. Cumanya janganlah baru nak masuk masa ni. Elakkanlah mencapai mengejar impian di puncak. Cubalah cari yang bottom, yang
apa ni, baru-baru nak start macam tu, ride the trend lah. Kita suka je mengejar-mengejar ni kan. Sekali dapat puncak kan, bahagia dekat situ. Okay, macam Enix, saya nampak okay lagi. Cuma volume pun agak power. Cuma dah ada exit signal tu, that's why dia drop sikit lah. Saya nampak mungkin akan ada beberapa lagi exit signal dalam 1-2 candle lagi baru dia akan betul-betul drop. Cumanya sekarang ni macam dia mula nak naik dah ni sebenarnya. Dari segi trend pun dah nampak lah dia dah mula buat trend menaik kan. High chances dia akan naik lagi lah. Kalau dia tak cecah sini sekalipun, dia akan break yang ni. Kalau dia break yang ni, that's mean dia akan cecah situ. So either or. Tuan Tawin. Tawin okey? Masih cantik? Belum ada exit signal kan? MACD. Ni dah ada exit signal. So kena hati-hati sikit lah. Kalaupun dia naik, mungkin tak lama dah lah sebelum dia drop. Okay, iframe agak menarik. So kena tunggu dia habiskan wave yang keempat lah. Okay, tak habis lagi ni, sikit je lagi. Habis wave keempat baru dia akan buat wave yang kelima. So that's mean beberapa candle sahaja lagi lah. Okay. Weekly dia pun dia akan buat wave yang kedua. So cuma kita tak tahu adakah wave 2 dia ni simple ataupun kompleks. Kalau siapa-siapa ahli group ataupun peserta yang dah hadiri kelas edit wave hari tu, mereka sepatutnya dah faham 012 kan. So cuma 2 tu kita tak tahu adakah dia kompleks ataupun dia simple. Kalau dia simple then should be okay. Tak lama kita kena tunggu. Kalau dia kompleks, makan minggu jugalah. Basically wave dia cantik. Okay, basically wave dia cantik. Okay, kita tengok Kangaroo pula. Kangaroo okay, masih sideways. So saya tak nampak lagi yang dia akan drop lagi. Sebab dia buat high, dia buat higher high. Sini pun higher high. Dia ke arah menaik lah. Ke arah menaik. Okay. Cuma kena holding power lah. Okay, kena ada holding power. Macam tu. Habis je dia punya bearish pressure ni, then dia akan naik lah. Cuma kena ada holding power lah. Jangan cepat sangat nak cut loss. Kalau tak ada plan yang bagus, tu yang jadi macam cut loss ke hati tu kan. Baru masuk sehari dua dah cut loss. Atau baru masuk je tak sampai sejam pun dah cut loss. Sedangkan kalau tengok major trend dia masih nak naik lagi. So kena belajar betul-betul lah kan. Parlo dah ada exit signal tapi volume dia agak power. So saya nampak dia akan naik lagi lah. 2-3 candle lagi lah. Weekly cantik. Weekly tak ada pun exit signal. So ini mengesahkan yang dia akan naik lagi. G-Ocean baru habis rate issue kan. Itulah tuan-puan tak nak belajar tentang rate issue dan sebagainya. Kalau tanya dalam grup public memang saya tak jawab lah. Benda tu kan agak kompleks. So nak menghuraikan tu memang panjang. So saya dah share dalam grup klien dengan grup online coaching. So kena tengok lah sharing tu. Saya buat video tu almost 2 jam. Sejam lebih video penerangan tentang right issue, share consolidation, corporate exercise, share split, bonus issue, detail. So kena ada effort lah untuk belajar kan. Takkan semua benda nak kena swap. Nak kena belajar jugalah. Okay. G-Ocean weekly nak turun. So dia nak turun lagi ni. Kena hati-hati lah. Dia sedang bearish ni. Dalam zone bearish. Daily pun dalam zone bearish. So tak nampak lagi dia agak strong nak naik. Mungkin kesan daripada exit signal yang inilah. That's why dia drop ni kan. Sini pun menurun. Okay. Dia nak turun lagi lah. Dia nak turun lagi. Belum ada tanda-tanda dia nak rebound. Sekejap ada orang PM. Kat account CDS. Saya copy ni.
Tak ada. XOX masih nak drop lagi ni. Tak ada tanda lagi nak naik. Dia punya accumulation area pun tak habis lagi ni. So ambil masa lah. Widat. Okay, kita tengok Widat. Widat baru masuk bearish punya area. So saya ingat dia nak drop lagi lah Dia nak drop lagi dah. Dah lama sangat ni dia naik ni kan. Bagilah peluang dia. Bagi masa untuk dia buat retracement. Kalau dia tak buat retracement, dia tak boleh naik higher. Yotai saya dah komen tadi. Malewa. Malewa dah ada exit. So kena hati-hatilah. Banyak ada tu. 3 dah exit signal dia. So kalau dia tak drop ni, mungkin dia naik sikit lagi baru drop. Tapi nampak dia memang dah start drop dah pun. That's why kena tengok betul-betul. Rubrex. Rubrex saya ingat masih nak meneruskan penurunan sebab nampak tak ni dia punya ni. Dia punya red zone ni kan. Baru start je ni. Wave red zone dia tak habis lagi. So kena hati-hatilah. D-Nex. Kalau tengok mak dia, anak dia follow je. D-Nex agak menarik. So agak menarik lah. Dia tak ada signal lah. Tak ada entry apa semua. Re-entry pun tak ada. Cuma dia tak ada strong bearish punya pressure. Tu je. Anak dia ada re-entry signal. Tapi anak dia agak slow lah. Dia ikut je mak dia kan. Kalau mak dia naik lah. Dia tak banyak sangat. Dia tak banyak sorongeh sangat. Cuma dia slow lah. Sebab dia super penny. Dan D-Nex tu sendiri adalah counter yang agak berat. Okay, dia punya free float dia besar. Tapi dia okay je. Tapi honestly D-Nex dalam major downtrend sebenarnya. Tapi short term okay, tak ada masalah. JAX okay. JAX tak ada apa sangat yang menunjukkan dia akan jadi bearish. Masih okay lah. Ecovest dah ada exit. So dia nak drop dah tu. Top Builders cantik, cuma dah ada exit sikit tu kan. So dia akan drop sikit lagi lah. Baru dia akan sambung kenaikan. Cumanya saya ingat dia punya drop ni sekejap je. Okay, dia akan drop sikit je. Habiskan dia punya retracement tu, temporary retracement. Mungkin dalam beberapa candle lah. Mungkin dalam seminggu macam tu. Then dia akan naik higher. Okay, dia akan naik higher. Dia kena habiskan kesan daripada exit signal tu. Kalau tengok long term punya downtrend dah break dah sebenarnya. Okay, dah break dah. Sini dia break kan. Tapi dia retrace dululah. Okay, kumpul tenaga sikit lagi sebelum dia naik higher. So kalau tersangkut ke atas ni, kalau pandai, kalau ada holding power, then boleh hold, tak ada masalah. Okay, boleh hold, tak ada masalah. Connect dah, doktor pakai indikator sendiri, yes. Patutlah secari tak ada, memang tak ada. Boleh join group untuk dapat indikator, yes. Group tak mahal. Honestly lah saya cakap kan. Saya charge untuk harga group, dia group online coaching, saya dah sediakan 4 group untuk discussion, 30 lebih video syllabus berdurasi lebih daripada 30 jam, pelbagai topik yang ada dalam tu, daripada asas sampailah advance sampailah professional. Okay, kalau betul-betul tuan-puan nak jadi professional, memang dah ada dah kita sediakan. And then group khas discussion untuk indicators, dalam tu memang aktif, every day kita ada discuss counter-counter dan sebagainya. Setiap hari trading kita akan ada sharing counter-counter yang berpotensi dalam group. And then saya ada sediakan lebih daripada 20 jenis indicators yang ada, tapi saya sendiri pakai pun 1, 2, 3 je dalam satu masa 4. Dalam satu masa. Tuan-puan boleh tukar-tukar, gabung-gabung untuk dapatkan ketepatan yang lebih jelas, dan memang saya akan guide sendiri cara guna. Total semua sekali sekarang, okay, untuk tahun ini 2020 ni, yuran untuk sertai grup saya bagi semua termasuk indikator group discussion semua sekali, nota dan sebagainya, dalam 1,200. Tapi untuk tahun ini sahaja, okay, sampai 31 Disember 2020 sahaja. Starting tahun baru 1 Januari 2021 saya dah up harga. Okay, saya dah up harga
Harga barulah, okay, harga baru. And then jangan minta diskaun sebab saya memang dari dulu saya tak pernah bagi diskaun. Okay, saya tak pernah bagi diskaun sebab bagi saya apa ilmu yang saya dah share dalam grup tu nilai dia bukan setakat 1,200 je. Ilmu yang saya belajar sendiri, yang saya pergi kelas, pergi belajar dengan ramai guru, yang saya punya kajian sendiri, buku yang saya beli, buku yang saya baca lebih daripada 20,000. Tuan-puan dapat dengan harga 1,200 sahaja. Itu pun minta diskaun lagi kan. Sakit hati saya kan. So macam itulah nak ceritanya. Tapi tahun depan tak dapat lah. Okay, tahun depan harga lain lah. Okay, so BC Mall. Okay, saya dah komen tadi. Case. Case agak masih menarik. Okay, case lagi masih menarik. Sapura. Kalau nak tahu grup ni okey ke tak okey, tanyalah ahli-ahli grup yang ada dalam grup. Kalau saya sendiri cakap kan korang tak percaya kan. Ahli-ahli grup lah yang boleh bagi testimoni. Kan dalam grup public ni kan kita macam campur kan. Dalam grup public ni ada ahli-ahli grup yang dah join grup, ada yang belum join grup kan. So tanyalah dalam ni rakan-rakan ahli grup yang dah berada dalam grup online coaching tu recommended ke tak kita punya grup ni kan. Kalau memang tuan-puan seriously nak belajar, then saya seriously mengajar. Kalau tuan-puan main-main nak belajar, then saya tak layan lah. Okay, Sapura cantik. Seperti mana yang kita dah discuss, dia masih lagi nak meneruskan kenaikan lah. Okay, dia dah lama sangat dah downtrend sebenarnya. Okay, kalau tengok monthly dia, nampak tak dia punya monthly dia. Okay, dia dah sedang menguncup. Walaupun tak habis lagi dia punya penguncupan dia, tapi dia sedang menguncup. Nampak tak? Sini pun sedang menguncup kan. So one day dia akan boom. Mungkin sama dengan Yontai tapi kita tak tahu lagi kan. Tapi one day dia akan boom. Cuma berapa bulan lagi masa dia kita tak tahu. Okay. Tapi kita tahu dah one day dia akan boom kan. Tengok weekly dah mula nak habis tau. Weekly dah mula nak habis. Dia punya bearish area. Nampak tak? Exit signal pun dah habis dah ni kesan dia ni kan. Okay, Meridian. Satu lagi kan untuk grup ni kan saya fikir macam ni tau. Daripada tuan-puan buang duit kat loss beribu-riban, kadang kat loss pun dah 4-5 ribu kan. Nak masuk kelas pun berkira macam tu. Itulah bukan pengalaman orang lain, pengalaman saya sendirilah kan. Kita punya kat loss ni bukan alang-alang kan. Kadang sampai 4-5 ribu kan kat loss. Tak sayang pula duit kan. Tapi bila nak belajar je sayang macam berkira sangat macam tu kan. Sanggup lagi cut loss daripada belajar kan. Kenapa? Lepas tu next cut loss lagi. Lepas tu cut loss lagi. Bila dah kira-kira cut loss saja dah puluh-puluh ribu kan. Macam tu. Meridian. Agak menarik tengok. Dia punya monthly punya bearish punya zone dah nak habis. Dah masuk dah dalam bullish punya area. Okay. Sikit lagi. Cuma dah ada exit signal tu dia akan drop sikit lah. Okay. Weekly dah start bullish tau. Cuma tunggu je lah. Tunggu dia habis dia punya oversold area sikit ni. Then dia akan sambung kenaikan lagi. So holding power lah. Kena ada kat situ. Okay, kita tengok Parkson. Oh dah nak pukul 10.30. Ada 1-2 counter lagi kita tengok. Then kita stop lah Parkson okay. Masih menarik. Walaupun dah ada exit signal. Cuba tengok dia punya weekly dia. Weekly dia okay. Weekly dia masih strong nak naik. Sebab weekly dia dah break dah. Dia punya midline ke atas. Dan masih bullish. Okay, weekly dia masih bullish. Cuma daily dia akan buat retracement sikit lah. So kalau tuan-puan ada holding power boleh hold. Okay, tunggu dia habis. Dia punya retracement apa semua dia akan naik balik. Okay. Gap pertama akan naik. Saya tak nak komen pasal gap. Sebab gap ni ilmu yang agak mahal sebenarnya. Tak ramai orang nak ajar. Tapi dekat Google lambat-lambat kalau cari. Dekat YouTube pun ada ajar pasal gap ni kan. Cuma tuan-puan kena rajin carilah. Sebab dinamik cantik. Tu je saya boleh cakap lah. Cuma itulah. Dia cantik lah. Cantik. Cuma ada exit signal tu kena hati-hati tu je lah.
Maaf Zero Saham nak tanya Warren ke ni. Warren tu kalau dia ada WW kat belakang tu dia Warren lah. Macam seberdinamik ni kan nampak tak? WA. WA tu merujuk kepada Warren. Kalau C ni dia adalah loan stock. Loan Warren juga yang dikeluarkan oleh pihak ketiga, selalunya bank lah kan. Tujuan dia adalah semata-mata untuk spekulatif lah. Okay. Dia orang tak beli sangat lah yang C ni. Kadang tak volatile sangat pun. Yang kita beli ada share dengan Warren yang ada WA, WB, WC tu. Tapi kena tengok kalau mak dia syariah, anak dia syariah lah. Kalau mak dia tak syariah, anak dia tak syariah lah. Okay. Serba dinamik ni basically okay. Apa ni Tuan Arif? Automatic under, yes betul. Automatic under Pro Traders, yes. Saya combine semua. Pro Traders, indicator semua saya combine dalam satu group. So senang saya nak mengajar. Kalau saya buat banyak sangat group, saya pun pening. Banyak sangat group. Okay, hibiscus masih cantik lagi. Masih strong bullish. So high chances dia akan meneruskan kenaikan. Weekly cantik, tengok. Entry signal baru je muncul kan. Mana exit tak ada lagi. Kenga dah komen tadi. TFP macam mana nak tengok ni? TFP tak nampak sangat lagi yang dia strong. Saya nampak dia masih sideways lah. Tapi dia tak akan drop sangat dah ni. Okay. Dia sideways je. Kalau dia nak naik pun kena tunggu habiskan sideways dulu. Okay. Ambil masa lah. Tapi dia tak akan drop sangat lah. Exit signal jauh lah dia tinggal ni. Tak ada dah. So tunggu exit signal yang baru lah. Okay. Kenga counter vaksin. Macam saya kan personally. Saya tak trade based on news. Saya tengok technical analysis sebab saya yakin market action discount everything. Itu adalah the three basic tenet of technical analysis. So salah satunya adalah market action discount everything. So apa sahaja yang berlaku di luar sana dah memang discounted dan dipamerkan pada price and volume. So kalau kita betul-betul mahir ataupun kita betul-betul kaji technical analysis, sebenarnya everything happen outside the chart is projected inside the chart. So kita boleh tengok pergerakan market melalui chart sahaja. Okay. Tapi yang bagusnya chart dia bergerak lebih awal daripada news. News tak gerak lagi, chart dah gerak dah. Sebab tu saya tak tengok sangat news. That's why kalau tuan-puan tanya saya pasal news, memang saya tak tahu. Saya tak berani nak komen tentang news sebab saya tak trade based on news. Tapi saya tahu jugalah sedikit news-news yang ada dekat luar sana. Tapi saya tak layan sangat nak mencari satu-satu news tu, saya tak carilah. Kadang-kadang bila chart dah gerak baru news keluar. News tu akan confirmkan kenapa chart tu bergerak sebenarnya kan. That's why orang cakap buy on rumors, sell on news. Selalu kita buy on news. Apabila dah keluar news, orang dah mula jual. That's why kita makan puncak kan. Zealand okay. Daily chart dia okay. Dah ada re-entry signal. Tunggu dia habis sideways dan dia baru dia akan naik lah. Top builder dah komen tadi. JCY belum. Lambat pula saya punya trading view ni. Trading view ni dah mengantuk dah ni. Trading view nak berehat dah. Besok pagi saya ada kelas revision dengan ahli-ahli group online coaching. Tajuk yang amat penting, tajuk yang amat penting iaitu berkenaan dengan emosi. So besok pagi mungkin saya akan kupas sejam lebih macam tu. Tajuk dia adalah emotion mastery. Macam mana kita nak control emosi dalam trading. Dia adalah beberapa benda yang kita kena tahu kan. Okay, JCY dah masuk red zone. Okay, red zone. So kena tunggu habis red zone dia. Jauh lah gitulah dia nak drop. Even red zone pun dia ada wave dia. Kena belajar lah. Alahai. Slow pula dah saya punya ni. EG. Alah, tak perlu keluar ni. Okay. EG dah ada exit signal. So sepatutnya dia nak drop sikit ni. Tengok macam mana. Kalau candle ni berjaya break dia punya exit signal tu naik atas lagi, then dia okay. Weekly dia cantik. Dah ada gap dah pun. So cantik lah. Okay, basically EG cantik lah.
Saya tak nampak dia akan drop dalam masa terdekat. So dia akan sambung kenaikan je. Saya punya trading view ni kan macam dia tak tahu je kan kita dah overshoot masa ni kan. Tiba-tiba dia dah jadi slow dah. Dayang okey, cantik. Baru nak habis je dia punya bearish punya zone. Ini weekly ni, tengok daily. Daily dah start awal. Okay, daily dah habis dah dia punya bearish zone ni. Kat sini ha. Area sini. So kita dah ketinggalan berapa hari ni? Dah berpuluh-puluh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Kita dah ketinggalan 17 candle dah dia naik. Okay. Sepatutnya kat sini. Okey lah. So saya ingat sampai situ dahulu. Live support, yes. Group ni sekali je bayar seumur hidup. Kecuali kalau saya yang meninggal awal, tuan-puan lah yang hidupkan group tu. Okey. Sebab saya memang dah janji dah setakat ni bayar sekali je seumur hidup dan belajar sampai pandai lah. Kecuali kalau tuan-puan tinggalkan group, then saya tak boleh nak buat apa. Kalau selagi mana ada dalam group, nak trade tak nak trade itu lain cerita. Yang penting stay je dalam group. Then kalau macam down sikit ke, relax dulu sekejap, duduk tepi. Bila dah ada semangat balik, sambung balik belajar. Kita sentiasa belajar melalui trading. Okay. Saya nak tengok apa dah tadi. Saya tak boleh nak janji yang semua ahli group akan jadi pandai-pandai dalam group. Tapi mostly yang duduk dalam group dan seriously belajar memang pandai-pandai. Memang dah boleh trade sendiri dah pun. Dan ada yang dapat dapat profit yang consistently. Okay. Consistently dalam group. Setakat 5% tu senang lah. MACD. MACD ni basically counter yang bagus sebenarnya. Dia dari segi fundamentally dia bagus. Dah ada exit scanner ni. So dia akan naik sikit lagi sebelum dia drop lah. Monthly dia okey walaupun dah ada exit signal. Tapi kena hati-hatilah kalau dah jadi macam ni kan. Okey lah. Okey, sampai situ dahulu. Live trading session sebelum ni saya ada buat setiap hari Rabu. Tapi macam bila saya nak trade sendiri, bila saya sendiri nak trade kan, tapi kalau buat sesi live trading ni saya rasa macam agak ada apa ni? Kita tak boleh nak fokus. Kita tak boleh nak fokus. Tapi yang kita discuss setiap hari dalam grup Telegram tu consider live lah sebab kita update chart apa semua live kan. Masa counter tu duduk tengah gerak. Cuma tak buat live macam ni je lah. Sebab kalau saya nak buat live macam ni, banyak benda nak kena ready. Nak ready kamera, nak kena ready mikrofon, nak kena ready setup, sebagainya. Banyak benda. So nak tekan buy lagi, sell lagi, nak kena kaji chart lagi apa semua. Sebab trading ni dia bukan macam makan goreng pisang. Goreng pisang tak perlu fikir apa-apa. Makanlah. Makan. Trading kita kena nak kira lot, berapa lot, nak tengok modal, berapa banyak modal, nak masuk password lagi kalau buat live. Nak hide password lagi dan sebagainya. Basically banyak gangguan lah kalau buat live. Okay. Abang Mat Durian Belanda pun Abang Mat Durian Belanda power. Dapat chat cikgu tak semua. Dapat dalam grup memang saya bagi indikator ni semua. Saya bagi ni semua ni, saya bagi je. Ni dalam 20 indikator ni kan. Tuan-puan set up lah. Macam saya set up ni, saya akan invite semua pakai dalam grup. Bulan 12 ni last dah. Saya tak buka dah harga ni. Okey, saya tak buka dah harga ni. Kalau sekiranya tuan-puan nak juga dapat harga ni, memang saya tak layan dah lah. Lepas habis bulan 12 ni tak layan dah. Sebelum habis bulan 12 ni okey. Okey. Construction lah. Besi tu termasuk dalam construction lah. Okay, ada lagi tak soalan lain yang tak berkaitan dengan chat? Okey. Okey, untuk info tentang grup, tuan-puan boleh tengok dekat web saya lah, www.bursatraders.com. Tengok info kat dalam tu. Memang dekat web saya dah letak harga baru. Cuma kalau tuan-puan sebab sepatutnya tak start lagi, tapi saya dah letak harga baru. Kalau tuan-puan nak subscribe,
Just bagi tahu saya lah, okay? PM saya lah. Tak apa, tunggu bulan 12 pun tak ada masalah. Okay? Kalau macam apa ni, nak buat ansuran bayar 2 kali, bagi tahulah, okay? Bayar 3 kali ke 2 kali ke, bagi tahulah. Itu tak ada masalah, boleh bisa diatur. Okay, sebab grup ni bukan under company syarikat Sdn Bhd lagi kan, masih lagi saya yang guide sendiri. Okey, saya ingat sampai situ dahulu. Semoga perkongsian ringkas lah kan, sebab saya sentuh kaunter sikit je, tak detail sangat. Kalau pergi detail satu-satu kaunter memang tak habis ni nak discuss ni semua. Sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Kalau ada beberapa kaunter saya tak sempat tengok tu pun saya minta maaf. InsyaAllah kita akan buat sesi lain. Untuk ahli group, insyaAllah besok jam 9.30 jam 9.30 pagi kita discuss tentang emotion mastery, tajuk terakhir dalam siri teknik analisis. Sebelum saya masuk tajuk baru iaitu Value Investing Pro ataupun VIP. Okay? Value Investing Pro next session. Saya ingat saya akan start bermula daripada tahun Januari 2021. Okay, kita habiskan tahun ni untuk teknik analisis. Dah lama dah kita belajar teknik analisis, daripada tahun 2006 lagi. Kita dah belajar teknik analisis. Kalau tak pandai lagi, wallahualam lah. Buku baru insyaAllah coming. Saya akan buat buku detail berkenaan dengan idiot wave nanti. Saya dah ada draft, so tunggu nak start buat ni je, writing je. Ambil masa sikit lah, mungkin tahun depan . Okay, so sampai di situ dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.